Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 5 pelajar diambil keterangan bagi membantu siasatan kes pelajar tingkatan 3 yang tular dipukul secara beramai-ramai di Kemensah Taman Melawati Isnin lalu. Kejadian dipercayai berlaku disebabkan perselisihan faham di antara mangsa yang didakwa tidak menghormati sekumpulan pelajar senior di tingkatan 5. Katanya mangsa ditumbuk di bahagian dada kiri, cekik dan ditendang bahagian belakang badan oleh seorang pelajar tingkatan 5. Mangsa turut diugut akan disiku di bahagian muka jika tidak berjumpa. Selepas itu, kelima-lima suspek memukul mangsa. Ketua Polis Daerah Ampang Muhammad Farouk berkata, awalnya mangsa yang berusia 15 tahun itu telah dipukul di tangga sekolahnya sekitar jam 9.30 pagi. Menurut Muhammad Farouk juga, kejadian disaksikan oleh lebih kurang 15 hingga ke 10 orang pelajar. Menurut beliau juga, mangsa mengalami kecederaan pada dahi kepala, bahagian tepi kening, rahang di bahagian muka kiri serta tengkuk mengalami kesakitan dan bengkak. Disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang merujuk kepada sengaja mendatangkan kecederaan. Sekian, terima kasih. Sinopsis kajian kes ini hanya kerana tidak menghormati senior dan perselisihan faham, seorang pelajar tingkatan 3 cedera selepas ditumbuk dan diterajang oleh sekumpulan pelajar lelaki di trek motocross Bukit Marmar, Kemensah, Selangor. Menurut kajian ini, mangsa salah seorang suspek menumbuk muka mangsa sebanyak 4 kali sambil disaksikan kira-kira 15 orang pelajar lain. Mangsa juga ditumbuk di bahagian dada kiri, cekik dan tendang bahagian belakang badan oleh seorang pelajar lelaki tingkatan 5. Mangsa turut diugut akan disiku bahagian muka sekiranya tidak berjumpa di anjung selera. Menurut Psychological Association, buli ialah perbuatan yang berniat untuk menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang lain. Ianya terjadi kerana mangsa dilihat dalam keadaan lemah berbanding dengan si pelaku. Tingkah laku agresif ini adalah berniat untuk bermusuhan dan berlakunya ketidakseimbangan kekuatan antara pembuli dan juga mangsa. Terdapat 3 jenis buli, iaitu buli fizikal, mental dan juga cyber. Yang pertama ialah buli fizikal. Buli fizikal melibatkan penggunaan keganasan atau ancaman keganasan terhadap seseorang. Ini termasuk menumbuk, menendang, menampar atau tindakan keganasan langsung yang lain. Seterusnya ialah buli mental. Buli mental melibatkan tingkah laku yang merendahkan atau menyakitkan secara psikologi seperti mengusik, memalukan, penghinaan terhadap mangsa. Terakhir sekali, buli cyber. Buli cyber melibatkan penggunaan teknologi digital seperti internet dan media sosial untuk melakukan tingkah laku berbahaya terhadap seseorang. Ini juga boleh termasuk terhadap penderaan lisan, penghinaan, penyebaran palsu atau ancaman dalam talian. Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor berlakunya masalah disiplin dan gejala buli dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana rakan mereka merupakan orang yang paling banyak mereka meluangkan masa bersama. Setiap tingkah laku rakan-rakan akan mempengaruhi tindakan mereka juga. Perkara ini akan berlaku jika rakan mereka juga mempunyai masalah disiplin. Sikap buruk yang ada pada rakan-rakan mereka secara tidak langsung akan berada dalam diri pelajar tersebut jika mereka tidak mahu menjauhinya. Perkara ini menyebabkan mereka bertindak untuk melakukan masalah disiplin tanpa memikirkan kesan buruknya. Kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Antara punca perlakuan gejala tidak sihat dalam kalangan anak-anak atau remaja adalah berpunca daripada keharmonian keluarga mereka sendiri. Kekurangan kasih sayang atau perhatian apabila di rumah akan memberikan tekanan kepada seseorang anak muda kerana tiada tempat mengadu dan kemahuan untuk melepaskan tekanan tersebut disalur kepada membuli pelajar lain. Pengaruh media massa dan televisyen. Pengaruh televisyen dan media massa, faktor umur yang semakin meningkat menjadikan seseorang itu ingin menunjukkan
kekuatannya dengan menjadi pembuli, hasil pengaruh daripada filem-filem tempatan seperti GL Gangster dan lain-lain. Bahan seni yang memaparkan sisi buruk sebuah masyarakat tidak sepatutnya menjadi tontonan umum kerana kanak-kanak yang kecil mudah terpengaruh dan ingin mencuba perkara baru. Faktor utama berlakunya kes buli ialah kurang pendidikan dan kesedaran. Ianya adalah kurang memahami kesan negatif, tingkah laku buli dan kurang kesedaran tentang cara mengatasi perbezaan bahawa kepada kemunculannya kes buli di sekolah. Seterusnya adalah kekurangan empati, iaitu pembuli kekurangan keupayaan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain yang boleh membawa kepada tingkah laku yang lalai terhadap kesan emosi kepada si mangsa. Seterusnya adalah kurang pengawasan ibu bapa. Ibu bapa tidak mengawasi interaksi anak-anak dengan rakan atau persekitaran sekeliling boleh meningkatkan risiko tingkah laku buli. Adalah penting bagi ibu bapa untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, memahami potensi risiko dan mewujudkan persekitaran yang menyokong perkembangan sosial dan emosi anak-anak mereka. Kesan buli terhadap mangsa ialah tekanan dan kebimbangan. Mangsa buli sering mengalami tekanan dan kebimbangan yang tinggi akibat tekanan psikologi yang berterusan. Seterusnya adalah harga diri rendah. Buli boleh merosakkan keyakinan diri mangsa dan harga diri mangsa yang boleh membuatkan mereka berasa rendah diri dan tidak ternilai. Seterusnya adalah gangguan kesihatan mental, iaitu pengalaman buli boleh membawa kepada gangguan kesihatan mental seperti kemurungan, gangguan kebimbangan atau pemikiran untuk membunuh diri. Trauma emosi ialah pengalaman buli boleh menyebabkan trauma emosi yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental dalam jangka masa panjang si mangsa. Seterusnya akan mengakibatkan tingkah laku untuk memusnahkan diri. Setengah mangsa buli mungkin terdedah kepada tingkah laku yang akan mencederakan diri sendiri seperti penggunaan bahan ketagih atau tabiat buruk lain sebagai cara untuk mengatasi tekanan mereka. Kesan buli terhadap negara. Kesan negatif terhadap pembangunan negara melahirkan generasi yang memiliki sifat-sifat ganas dan kehilangan rasa berperi kemanusiaan lalu cenderung menindas orang lain sehingga terbawa-bawa ke peringkat umur yang akan datang. Justru kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara terjejas bukannya dari anasi luar tetapi dari generasi sendiri yang bakal menggantikan pucuk pemimpin yang akan datang. Kesan terhadap pembelajaran mangsa. Kesan buli di sekolah didapati bahawa mangsa buli merasa sukar untuk melibatkan diri secara aktif di dalam aktiviti pembelajaran. Hal ini kerana berlakunya perasaan terlalu takut sepanjang berada di sekolah. Gejala buli juga mewujudkan suasana pembelajaran yang tidak sihat dan memberangsangkan kepada bukan sahaja mangsa buli, malah kepada individu yang lain melihat perlakuan buli. Kesan ini berlaku disebabkan hilangnya konsentrasi mereka ketika guru sedang mengajar di dalam kelas. Kemudian, strategi tangani isu buli. Ibu bapa perlu memainkan peranan utama dalam memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak sama ada dalam bentuk nasihat dan contoh yang baik. Seperti yang kita maklum, kebanyakan masa anak-anak dihabiskan bersama ibu bapa di rumah. Oleh itu, ibu bapa juga mesti menunjukkan contoh teladan yang baik pada anak-anak setiap masa. Malah, pendidikan berbentuk agama juga penting kepada anak-anak agar mereka dapat berkelakuan baik dengan sesiapa sahaja. Di samping teguran secara berhikmah juga wajar dilakukan kepada anak-anak yang berkelakuan negatif sejak kecil. Pihak sekolah memainkan peranan penting dalam membendung gejala buli. Hal ini kerana apabila seseorang pelajar berada di sekolah, mereka terikat dengan undang-undang dan peraturan sekolah. Sebagai contoh, pelajar perlu diingatkan tentang keburukan amalan buli terhadap diri sendiri dan pihak lain. Pelajar-pelajar yang didapati melakukan amalan buli hendaklah segera diberi kaunseling dan pihak sekolah hendaklah memanggil ibu bapa pelajar berkenaan. Selain itu, pihak pentadbir sekolah tidak wajar menyembunyikan kes buli di kalangan pelajar daripada pengetahuan pihak jabatan pelajaran agar dapat diambil tindakan. Seterusnya adalah pengawasan dan pengawalan yang efektif, iaitu perlu melibatkan seluruh komuniti sekolah termasuk pelajar, guru dan kaki tangan menyertai program pendidikan dan kesedaran tentang kesan negatif buli dan cara untuk mencegahnya.
Tambahan lagi, pihak sekolah perlu mendapatkan penyediaan yang berkesan di kawasan sekolah seperti koridor atau ruang makan untuk mengurangkan peluang berlakunya buli. Untuk menangani berlakunya isu buli di sekolah, kita juga boleh membuat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada mangsa buli dan pelaku supaya tidak berlakunya isu buli yang berpanjangan. Kerana dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, seorang kaunselor akan memberikan sokongan emosi dengan menyediakan ruang yang selamat di mana pembuli boleh meluahkan perasaan dan pengalaman mereka tanpa rasa takut akan ejekan atau penghakiman daripada pembuli. Pesanan saya terhadap masyarakat agar jangan jadi pembuli. Perbuatan ini menyebabkan ramai ibu bapa kehilangan anak tersayang mereka dan pada masa yang sama akan menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan negara. Pesanan saya, hormatilah perbezaan dan hormatilah setiap individu. Buli bukan sahaja akan memudaratkan emosi, tetapi ianya juga mempunyai kesan jangka masa yang panjang. Jadi marilah kita bekerjasama mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong semua orang. Jika anda seorang saksi atau mangsa buli, jangan teragak-agak untuk melaporkannya dan memberi sokongan kepada mereka yang memerlukannya. Kerana satu tindakan kecil boleh membuat perubahan besar dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Sekian, terima kasih.